Bertemu kembali di Minggu Baharu bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 1403 antara paparan utama. Siapakah Presiden PAS untuk dikecualikan? Siapa yang berbohong? Hutang Felda. SPRM nampaknya belum tarik handbrake. Pencipta langkah yang kini dipangkah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kini berdepan siasatan di bawah Akta Hasutan kerana dipercayai menyentuh isu raja-raja, agama dan bangsa atau lebih dikenali sebagai 3R. Perkara itu disahkan Timbalan Pengarah Forensik dan Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, G. Suresh Kumar dalam kenyataan media hari ini. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan sedang menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan yang dipercayai menyentuh isu 3R dengan mendakwa DAP mahu mengekalkan pengertian Islam di dalam perlembagaan persekutuan berdasarkan tafsiran penjajah yang menjunjung liberalisme dan kebebasan yang diamalkan oleh negara barat. Kenyataan tersebut dipercayai dilakukan melalui hantaran di Facebook Abdul Hadi pada 8 Julai lalu. Isu tersebut turut diulas dalam artikel yang diterbitkan portal berita New Straits Times yang bertarikh 8 Julai katanya. Tambahnya siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Kawalan dan Multimedia 1998. Siasatan masih dijalankan dan orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang bertindak menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara, kata Suresh. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, hasil siasatan awal polis mendapati hantaran berkenaan mengandungi kenyataan yang berunsur perkauman yang boleh mencetus kegusaran awam. Satu laporan polis berkait perkara ini telah dibuat di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman pada jam 7 malam kemarin, katanya di Petik Berita Harian. Dalam pada itu katanya PDRM turut akan merakam percakapan wartawan New Straits Times NST yang menerbitkan berita secara dalam talian berhubung kenyataan Hadi itu. Siasatan ke atas artikel itu berkaitan laporan berita yang bertajuk Hadi again accuses DAP of Chinese agenda using Malay spokesperson to achieve goals. Selain kononnya DAP berhasrat mengekalkan pengertian Islam dalam perlembagaan persekutuan. Antara intipati lain yang diterbitkan menerusi laporan itu adalah dakwaan bahawa DAP berjaya melantik jurucakap daripada orang Melayu yang lupa akan kemelayuan mereka dan terpinggir dari segi ketaatan kepada agama Islam. Sebelum ini, pihak polis telah memberi peringatan agar mana-mana pihak tidak menyentuh sensitif khususnya 3R sepanjang kempen Georgetown. Parti-parti politik yang akan menyertai pilihan raya negeri PRN di 6 buah negeri tidak lama lagi diingatkan supaya tidak memainkan isu-isu sensitif sepanjang berkempen, khususnya berkaitan isu 3R. Tan Sri Razaruddin Hussein berkata ia bagi mengelakkan wujudnya kegusaran dan mendatangkan rasa tidak harmoni dalam kalangan rakyat sepanjang perjalanan PRN nanti. Dalam masa yang sama, beliau mengingatkan parti-parti politik yang bertanding kelak supaya mematuhi peraturan dan undang-undang sedia ada, khususnya yang berkaitan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan Akta Hasutan. Kita nampak apabila isu 3R itu dimainkan, maka akan berlaku perpecahan dan mewujudkan keadaan tidak harmoni dalam kalangan masyarakat. Jadi kita mahu PRN kali ini berlangsung dalam keadaan sangat aman dan pengundi boleh keluar mengundi dan memilih calon mereka dengan selamat, katanya. Jelas beliau, polis juga mempunyai pegawai perakam dan pegawai zon yang akan memantau perjalanan kempen sepanjang PRN yang mana mereka berperanan merekodkan serta memantau semua aktiviti ceramah. Syabas dan tahniah Polis Diraja Malaysia tegas dan bertindak segera terhadap mereka yang didapati cuba memainkan
mengemukakan isu 3R yang bakal memecah belahkan Malaysia. Tidak kira siapa mereka, ustaz, pak lebay, ketua ulama, ahli akademik, artis, ahli politik, menteri besar, negarawan atau seorang Perdana Menteri sekalipun. Tiada istilah biadab dihalalkan kepada raja, bangsa dan agama demi kepentingan diri mereka. Siapa pula Abdul Hadi untuk dikecualikan atas keceluparan beliau? Esko Pemuda Amanah Nasional Fadli Omar Aminul Huda berpendapat Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin wajar dengan segera memfailkan saman fitnah terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia berkata penafian Anwar berhubung isu pelupusan hutang peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda itu jelas merosakkan reputasi Mahyadin. Presiden Bersatu itu seolah-olah telah menipu ratusan ribu peneroka Felda bahawa hutang telah dilupuskan pada tahun 2021. Sedangkan apa yang dibuat oleh Tan Sri hanyalah mengumumkan dasar tanpa membuat tindakan pelaksanaan sewajarnya. Ini disokong oleh kenyataan Pengerusi Felda yang baharu, Datuk Seri Sabarudin Cik. Sudah tentu Tan Sri tidak mahu digemburkan sebagai penipu bangsa. Lebih lagi, hampir 100% peneroka Felda ini adalah bangsa Melayu yang mungkin telah tertipu dengan janji Tan Sri ini dengan mengundi PN pada PRU yang lalu. Katanya dalam kenyataan seperti dipetik Harapan Daily. Pada 8 Julai lalu, Perdana Menteri mempertahankan kenyataan awalnya bahawa beliau yang menandatangani pelupusan hutang peneroka Felda sebanyak 8.3 bilion ringgit. Memang ada persetujuan dulu tapi tidak selesai, ujarnya dalam forum temu Anwar Universiti Utara Malaysia UUM Sintok Sabtu lalu. Dia berkata belanjawan Perikatan Nasional 2021 dan 2022 tidak ada peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Hanya dalam belanjawan Madani 2023, saya mula serahkan 990 juta ringgit peruntukan awal untuk melupuskan hutang Felda yang jumlahnya 8.3 bilion ringgit, tegasnya. Anwar berkata demikian ketika membidas kenyataan Mahyadin yang menuduh beliau berbohong mengenai pelupusan hutang peneroka Felda. Anwar Ibrahim menuduh saya tidak melaksanakan pelupusan hutang peneroka Felda. Ini satu pembohongan besar. Pelupusan hutang peneroka Felda telah pun dilaksanakan ketika saya menjadi Perdana Menteri, katanya dalam satu kenyataan. Dia berkata bekas Pengerusi Felda Tan Sri Idris Jusoh telah membuat kenyataan pada 24 Februari 2023 bahawa pelupusan hutang peneroka Felda yang berjumlah 8.3 bilion ringgit telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021. Saya bukan jenis manusia yang suka berbohong dan tidak mengotorkan janji. Yang suka berbohong dan tidak menunaikan janji ialah Anwar Ibrahim. Dengan pembohongan yang terbaru ini, semakin jelas Anwar Ibrahim bukanlah seorang yang layak untuk kekal menjadi Perdana Menteri, tegas beliau. Walaupun mengakui inisiatif pelupusan hutang Felda itu dimulakan oleh Mahyadin, Anwar mempersoalkan bagaimana bekas Perdana Menteri ke-8 itu telah selesai melakukan pelupusan tersebut pada tahun 2021. Sedangkan Pengerusi Pakatan Harapan itu baru saja menandatangani perkara tersebut pada hujung bulan lalu. Dalam pada itu, Kementerian Keuangan MOF berkata kerajaan meluluskan jaminan sehingga 9.9 bilion ringgit untuk Felda menerbitkan sukuk bagi menyempurnakan pelaksanaan pelupusan hutang peneroka. MOF dalam kenyataannya berkata, pada mula tahun ini kerajaan telah menyalurkan peruntukan sehingga 1 bilion ringgit setahun bagi membolehkan penebusan semula sukuk Felda yang antara lainnya membiayai hapus kira hutang peneroka. Kerajaan Perpaduan komited untuk memastikan pelan pemulihan Felda termasuk pelupusan hutang peneroka seperti yang pernah diumumkan akan diambil tindakan susulan untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Malah tindakan susulan untuk menyempurnakan pelaksanaannya akan diambil. Tegas kenyataan tersebut. Sementara itu, Pengerusi Baharu Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik menegur Mahyadin supaya jangan gopoh sangat. Cerita jangan tak habis tempelaknya dalam satu hantaran di Facebook. Menyokong kenyataan Perdana Menteri, beliau mengakui pada tahun 2021 diumumkan pelepasan hutang peneroka kepada Felda dilupuskan. Tetapi kata Sabri, Felda pula berhutang melalui sukuk untuk ambil alih Felda Global Ventures, FGV. Bayar hutang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Maybank lebih 9 bilion ringgit. Macam mana Felda nak bayar hutang, soal beliau. Bila membangkitkan bahawa janji Mahyadin, kerajaan akan bayar 1 bilion ringgit setahun selama 10 tahun mulai tahun 2022
tidak berlaku. Buah yang ditunggu tidak jatuh-jatuh. Ia hanya janji tapi tidak dilaksanakan sebab tak ada hitam putih dengan Felda untuk bantu selesaikan hutang yang banyak itu. Beliau menegaskan hanya PMX dan Kerajaan Perpaduan menerusi perjanjian dengan Felda memutuskan untuk menyelesaikan sukuk. Kerajaan Perpaduan bagi komitmen bayar RM1 bilion setahun kepada Felda untuk selesaikan hutang ini. Alhamdulillah, Felda lega dan boleh bantu lagi peneroka, tegas Sabri. Inikah puncanya Idris Yusof melepaskan jawatannya sebagai pengurusi Felda dengan tergesa-gesa bahawa beliau telah mengeluarkan kenyataan berhubung pelupusan hutang peneroka Felda yang separuh masa. Justru jika Mahyadin fikir kenyataan Anwar Ibrahim itu pembohongan besar dan memfitnahnya, saman sahaja ada berani. Begitu bersungguh-sungguh nampaknya pihak yang mahu membersihkan lubuk-lubuk air keruh di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Beberapa media memetik laporan daripada utusan Malaysia bahawa kononnya siasatan Suruhanjaya Pencekaran Rasuah Malaysia SPRM tidak menemukan sebarang elemen rasuah berhubung isu notis penolakan masuk atau NTL Jabatan Immigration kepada dua wanita Cina di KLIA pada 29 Jun lalu. Dalam laporannya, utusan Malaysia memetik satu sumber yang menyatakan bahawa kekecohan berpunca daripada kekeliruan dan salah faham membabitkan dua pelancong dengan orang tengah atau ejen yang dihubungi sebaik saja mereka dikenakan tindakan NTL memasuki Malaysia. Kekecohan tersebut susulan tindakan turun padang yang dilakukan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Motek, Datuk Seri Tiong King Seng. Antara lain, King Seng mendakwa pegawai peringkat 3 bintang telah meminta wanita berkenaan RM3,000 yang akan membolehkannya dibebaskan segera. RM3,000 lagi untuk kemasukan semula ke Malaysia dan RM12,000 untuk yuran memproses visa. Sesudah itu, Menteri Dalam Negeri KDN Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kabinet tidak menafikan wujudnya salah laku dalam kalangan segelintir pegawai immigration seperti yang didakwa King Seng dan beberapa pihak lain. Dalam masa yang sama, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan siasatan penuh di bawah Seksyen 16(a) Akta SPRM 2009 sedang dilakukan di KLIA. Katanya pihak SPRM sedang giat memburu suspek yang didakwa meminta RM18,000 daripada pelancong Cina terbabit. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok pula, pihaknya bersama dengan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB sedang menjalankan siasatan terhadap syarikat swasta yang mengeluarkan NTL Jabatan Immigration kepada pengembara asing di KLIA. Anehnya, dalam suasana Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pengangkutan bersama Malaysia Airports Berhad dan SPRM sedang menumpukan siasatan yang menyeluruh di KLIA. Tiba-tiba keluar cerita seolah-olah ia sudah selesai. Di petik esok awalnya, Azam Baki menafikan laporan akhbar tempatan berkenaan yang mendakwa tiada elemen rasuah ditemukan dalam siasatan yang melibatkan dua wanita Cina di Balai Ketibaan KLIA 29 Jun lalu. Azam Baki berkata siasatan baru memasuki hari ke-6 dan adalah tidak munasabah untuk menyelesaikannya dalam tempoh itu. Beliau juga menggesa semua pihak termasuk pengamal media untuk tidak membuat sebarang spekulasi atau andaian yang mengatakan tiada elemen rasuah dalam kes berkenaan. Saya ingin mengatakan bahawa siasatan masih dijalankan. Saya tidak mahu mana-mana pihak membuat spekulasi kerana ada yang mengandaikan tiada elemen rasuah sedangkan siasatan masih belum selesai. Siasatan baru saja dijalankan dalam tempoh 5 hingga 6 hari. Jadi munasabahkah 6 hari kita boleh selesaikan siasatan? Jadi berhati-hatilah dalam membuat kenyataan walaupun merujuk sumber, ujarnya. Malah Azam mempertikai identiti yang dikatakan sumber oleh laporan berkenaan. Saya menjawab ini kepada sebuah akhbar tempatan kerana tidak boleh macam ini. Selama ini media tanya saya, tapi tiba-tiba tidak tahu budak mana yang media tanya. Lepas itu, dia kata tiada kes. Siapa budak itu? Jangan pandai-pandai kerana seolah-olah SPRM dah tarik handbrake, katanya seperti dipetik esok awal Sabtu lalu. Azam menjelaskan terdapat banyak perkara yang merangkumi pelbagai sudut yang perlu dilengkapkan sebelum kes berkenaan boleh dirumuskan. Perkara ini saya dah sebut. Pertamanya, elemen rasuah yang perlu kita lihat dan dibuktikan seperti mana tomahan. Keduanya, prosedur undang-undang yang perlu dipatuhi oleh pihak berkuasa. Manakala ketiga, apa-apa peraturan yang perlu dikuatkuasakan di KLIA secara umum, iaitu perlu dipatuhi mana-mana pihak di KLIA dalam menguruskan mereka yang tidak dibenarkan masuk ke negara ini atau dikenakan tindakan notis penolakan masuk memasuki Malaysia, tegas beliau. Azam juga mengesahkan syarikat yang bertanggungjawab menguruskan warga asing yang dikenakan NTL itu juga
sedang dalam siasatan. Di samping itu, terdapat lagi saksi-saksi yang akan dipanggil yang katanya tidak boleh didedahkan. Setakat 5 Julai lalu, SPRM sudah mengambil keterangan 14 individu berhubung dakwaan terdapat elemen rasuah di pintu masuk negara di KLIA. Seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Tidak perlu takut jika tidak melakukan sebarang kesalahan. Apapun bangkai gajah tidak akan dapat ditutup dengan nyiru. Sudahlah awal-awal lagi ditularkan kononnya seorang menteri menceroboh masuk ke Balai Ketibaan KLIA bagi melepaskan seorang pelawat Cina yang ditahan Jabatan Immigration. Sedangkan menteri terbabit memiliki pas untuk memasuki kawasan berkenaan dan beliau tidak pernah menejah seorang diri seperti Rainbow. Sebaliknya, membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTAC. Siapakah Jom Channel mendapati beberapa media telah memadam cerita mengenai tiada elemen rasuah tersebut. Justru marilah kita sama-sama berdoa semoga pegawai penyiasatan SPRM sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam usaha mereka memerangi rasuah. Timbalan Pengerusi Muafakat Nasional MN Datuk Zuraida Kamaruddin menyifatkan kerajaan sedia ada sebagai cacah marba. Menurutnya, ia disebabkan oleh 3 faktor utama seperti kleptokrasi, liberalisme dan anti kerajaan yang tidak boleh dibiarkan berlaku dalam negara. Saya tidak mewakili mana-mana parti untuk pilihan raya negeri PRN kali ini, tetapi saya akan menyokong Perikatan Nasional PN nanti. Ia boleh digunakan sebagai platform untuk menggerakkan usaha mendapatkan semula hak Melayu, katanya ketika sidang media program Bicara Bangsa Tanah Air Dulu Kini ke hadapan bersama beliau anjuran proklamasi orang Melayu di Pusat Konvensyen Shah Alam SACC Sabtu lalu. Dalam pada itu, beliau berkata tumpuan kini diberikan kepada PN Selangor kerana kemenangannya penting sebagai platform menaikkan semula orang Melayu. Justru beliau mengingatkan calon yang bakal bertanding agar mempunyai kredibiliti, berpengalaman dan mampu menarik perhatian pengundi. Dalam masa sama, ia secara tidak langsung akan memberi kesan kepada kerajaan pusat pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini akan menarik lebih ramai ahli parlimen tampil berani untuk bertindak menarik sokongan terhadapnya. Jelas Zuraida. Kelakar betul Zuraida Kamaruddin yang sangat popular dengan gelaran Mak Lampir ini. Pengakuan kononnya tidak mewakili mana-mana parti tetapi menyokong PN tidak langsung menggentarkan sesiapa. Siapa Zuraida? Sekadar pengkhianat. Malah sesuailah dengan Zuraida. Semua parti yang anda sertai, anda akan khianat. Dan antara yang anda khianati, hanya Mahyadin saja yang masih menerima anda dan sanggup diperbodohkan. Tidak untuk Anwar Ibrahim dan tidak untuk Larry Seng. Bercakap tentang mengembalikan hak Melayu yang disuarakan Zuraida, hak Melayu yang mana satu yang telah dirampas. Setahu kami, hak Melayu di Ampang yang dilacurkan Zuraida demi kepentingan dirinya. Siapa ahli parlimen yang akan bertindak menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim? Zuraida ada nama mereka atau sekadar menganggap semua orang dan ahli parlimen tidak bermaruah dan tidak berprinsip macam beliau? Bercakap sila tengok cermin terlebih dahulu. Siapa sebenarnya pejuang bangsa dan siapa sebenarnya yang tamak haloba dan pengkhianat? Rasanya lebih baik Zuraida memberi fokus kepada kes tuntutan saman 10 juta ringgit terhadapnya daripada Parti Keadilan Rakyat PKR. Anda sudah tidak ada harga dalam dunia politik Malaysia. Sang haloba dan sang khianat tidak diperlukan rakyat. Setelah ketiadaan modal untuk dihidangkan kepada para penyokong, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pula muncul dengan mengibaratkan kerajaan perpaduan yang di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini hanya menunggu masa untuk tersungkur. Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu kononnya tidak menyangka kerajaan gabungan antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN itu ketika ini kacau bilau dan berada dalam keadaan yang dahsyat. Sejak bila UMNO sebulu dengan DAP? Dari dulu sampai lah ni, kalau sebut UMNO dengan DAP, no way, no go. Yang ini sudah berlaku. Sudah timbul kacau bilau politik dalam PH dan kacau bilau politik dalam BN. Dan kalau parti yang mendukung kerajaan pusat begitu keadaannya, zahirnya nampak berpadu, tapi sebenarnya tidak lagi berpadu. Tunggu masa sahaja akan terburai, tersungkur jatuh. We are talking a serious situation. Keadaan yang cukup dahsyat dan cukup berat. Sebab itu, setiap hari kita tengok Anwar buka mulut, saham jatuh, ringgit jatuh, semuanya jatuh. Bukan sahaja soal jatuh, orang tidak percaya. This is important, kata Mahyadin yang juga bekas Perdana Menteri. Dia berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri Sembilan Perikatan Nasional PN semalam. Mengulas lanjut, Mahyadin turut mendakwa kononnya kerajaan ketika ini dilihat tidak mampu untuk membawa kestabilan kepada rakyat.
Seorang lagi badut bersuara, badut politik yang menjadi bahan ketawa seluruh dunia selepas langkah syaratan yang diciptanya. Pelik sungguh, siapa yang sedang kacau bilau ketika ini atau jiwa pengerus CPN yang sedang kacau? Seronok betul beliau bercakap tentang kestabilan, sedangkan sejarah membuktikan beliau adalah Perdana Menteri paling gagal dalam semua aspek. 33 bulan nyawa negara berada di hujung tanduk hasil pengkhianatan yang dilakukannya. Huru-hara seluruh pentadbiran Malaysia dibuat Mahyadin. Adakah itu kestabilan yang dimaksudkan beliau? Sekadar mendapat jolokan bapa perutusan Malaysia, apa yang hendak dibanggakan Mahyadin? Dari mencipta pelbagai langkah, Mahyadin akhirnya menjadi Perdana Menteri dan kemudian ia dipangkah keluar dengan pangkahan yang paling hina. Kemudian beliau terus mengatur langkah demi langkah ketika pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri sehingga mengugut untuk menekan butang dan kemudian dipangkah lagi ketika PRU15. Yang nyata, rakyat Malaysia tidak lagi sanggup berada di bawah pimpinan Paguh. Ia adalah titik hitam dalam hidup rakyat. Bertahun dikurung dengan darurat ciptaan beliau dan parlimen digantung tanpa berbicara tentang hal rakyat. Demokrasi dibogel dan diperkosa selama beliau menjadi Perdana Menteri. Peliknya wang negara entah ke mana dibelanjakan dan kini sibuk pula menafikan. Sampai bila Mahyadin ingin mencipta langkah dan kemudian dipangkah dan disanggah? Sudah-sudahlah, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memberikan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.